dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nurul Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, rangkaian 5G mampu melonjakkan daya saing ekonomi, tahap produktiviti dan nilai tambah industri. Keyakinan dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menerima kunjungan hormat Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ericsson Berye Ekom di Putrajaya. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pertemuan dengan Ekom tertumpu kepada perbincangan status terkini pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. Beliau yakin rangkaian 5G mampu menjadi perintis kepada pembangunan prasarana dan liputan rangkaian 5G. Sekaligus berharap pelaksanaannya mampu memberi impak positif terhadap liputan komunikasi kepada keluarga Malaysia. Ekom pula menyatakan komitmen Ericsson untuk terus mempergiat aktiviti dan pelaburan di Malaysia setelah 57 tahun bertapak di negara ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berharap rang undang-undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok yang akan dibentang di Dewan Rakyat minggu depan meraih sokongan ahli parlimen. Selain membentuk generasi penamat, ia juga akan mengawal selia industri vape di negara ini. Sesuatu yang mereka menanti-nantikan selama 10 tahun lebih. Vape sekarang ni illegal tau sebenarnya. Dengan rang undang-undang ini saya boleh kawal selia. Tidak ada seorang pun saya rasa yang waras yang mahu anak mereka yang belum merokok untuk start merokok. Kalau pemegang taruh utama semua dah setuju, saya rasa, saya haraplah ahli-ahli parlimen pun setuju juga. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hematogenics Malaysia di Cyberjaya. Hanya kira-kira 61% sekolah mematuhi menu rancangan makanan tambahan RMT menerusi hasil tinjauan yang dibuat Kementerian Kesihatan. Susulan itu, Khairi Jamaluddin mencadangkan supaya peruntukan RMT ditambah. Peruntukan sedia ada iaitu RM2.50 hingga RM3 adalah tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan bahan mentah. Berdasarkan kepada pemantauan kepatuhan menu program RMT yang dijalankan oleh bahagian pemakanan KKM sendiri pada Januari hingga Jun, kita dapati hanya 61% sekolah yang dipantau mematuhi menu yang telah pun ditetapkan. Only 61% of the schools follow the criteria of the menu that has been approved by KKM, dan salah satu faktor ketidakcapaian adalah peningkatan harga barang mentah. Pelanjutan program Jualan Keluarga Malaysia PJKM diyakini terus membantu rakyat meringankan kos sara hidup dikala berlakunya kenaikan harga barang. Program jualan bermula siang nanti serentak di seluruh negara. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinnasamy. Ini adalah satu usaha inisiatif yang baik yang mana ianya membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan harga makanan dengan harga jimat. Kerana kita tahu bahawa harga-harga makanan yang ada di pasaran sekarang ini mula meningkat, dan ini akan menjejaskanlah kepada keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi saya mengharapkanlah usaha kerajaan ini setidaknya membantu mereka. Jualan Keluarga Malaysia ini membantu untuk semua orang lah untuk dapatkan harga yang rendah. Membantu mengurangkan beban kos hidupan. Yang
kita mengucapkan terima kasih untuk kerajaan. Saya amat mengalu-alukan dengan inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan dalam membantu rakyat Malaysia lah kan. Sebagaimana kita tahu dari segi harga barangan yang naik secara mendadak. Penganjuran PJKM kali ini diperluaskan ke lebih 600 lokasi di seluruh negara. Inisiatif ini dijangka dapat mengurangkan beban rakyat dalam situasi tekanan harga barangan yang tinggi. Program ini amat baik untuk rakyat kerana dapat mengurangkan kos sara hidup. Antara benda yang selalu diperbincangkan adalah harga telur ayam dan juga sayur-sayuran. Kos dapat direndahkan kerana bantuan yang direct yang terus diberikan kepada kawasan-kawasan parlimen dan juga ADUN dan juga menggunakan kuasa sukarelawan. Bagi penganalisis ekonomi, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, walaupun usaha kerajaan bersifat berterusan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat, namun kerajaan juga perlu mempunyai pelan dalam menampung keperluan rakyat, terutamanya yang memerlukan. Bagaimanakah kerajaan boleh menangani kenaikan harga barangan iaitu dengan memberikan penawaran barangan keperluan asas ini secara mudah dan aksesnya adalah kepada kesemua golongan termasuk golongan B40, M40 dan juga T20, mana kerajaan boleh membantu dalam membuat penawaran yang besar-besaran untuk menampung keperluan makanan rakyat Malaysia. Jadual penganjuran boleh dirujuk melalui laman sesawang KPDN HEP. Jualan Keluarga Malaysia kini kembali semula dan akan diadakan mulai esok di seluruh negara. Apa yang pastinya, Jualan Keluarga Malaysia ini akan memberikan impak positif kepada rakyat yang ingin mengurangkan kos sara hidup mereka berikutan kenaikan harga barang di negara. So tentu ini merupakan usaha terbaik yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menjamin kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat. Wan Cinasami, RTM. Harga minyak masak botol di peringkat peruncit kini mula merekodkan penyusutan. Ini susulan penurunan harga minyak masak mentah CPO di pasaran sehingga paras RM3,814 semalam. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, kali terakhir paras rendah direkodkan adalah pada Julai 2021, manakala kadar tertinggi menjangkau RM8,076 dicatatkan Mac lalu. Beliau mendapat makluman daripada pengusaha minyak masak tulen kemasan botol 5 kg sudah dijual pada harga RM39 di peringkat peruncit berbanding RM45 pada bulan lalu. Tambah beliau, pengurangan harga 13% hanyalah permulaan memandangkan unjuran pasaran menunjukkan pola penyusutan harga berikutan kesan CPO akan terus berlaku. Inisiatif pemberian subsidi dan langkah kawalan kerajaan mampu elak kenaikan kadar inflasi negara secara mendadak. Ahli ekonomi Profesor Madya Dr. Nurlin Khalid berkata peningkatan kadar inflasi ketika ini merupakan fenomena global. Namun, kadar inflasi 2.8% yang dialami negara adalah sederhana berbanding negara luar. Kadar inflasi di Malaysia pada bulan Mei 2022 telah mencatatkan 2.8% pada bulan yang sama. Dan kadar inflasi di beberapa negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom mencecah sehingga 9%. Manakala Thailand 7%, serta Singapura dan Filipina melebihi 5%. Jadi daripada data yang ditunjukkan ni jelas menunjukkan bahawa kadar inflasi di Malaysia walaupun kelihatan lebih tinggi berbanding dengan purata tahunan jangka panjang iaitu sekitar 2.5%. Tetapi kadar ni masih lagi dianggap rendah lah berbanding dengan negara-negara lain secara relatif. Kadar inflasi di Malaysia ni masih lagi sederhana berbanding dengan negara lain pada bulan Mei ikutan langkah kawalan harga barang dan juga perkhidmatan dengan kerajaan berikan subsidi harga bahan api dan makanan serta rebat elektrik untuk
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bercadang untuk mengimport bekalan ayam sejuk beku bagi memastikan barangan keperluan itu sentiasa mencukupi. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya melalui kedai koperasi atau Co-op Mart sedang membawa masuk ayam sejuk beku dari luar negara yang dijangka mula dilaksanakan pada September. Kita akan membawa ayam daripada luar untuk kita gunakan sains logo COP Co-op untuk kita nak jual ayam ni di Co-op lah dan juga di pasaran. Tapi logo kita logo COP lah, dan kita punya jaminan kita beri dia mesti lebih murah daripada harga di luar. Ini kita dalam proses sekarang ni. Beliau bercakap demikian di Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Tanjung Karang. Selain ayam sejuk beku, barangan yang telah dikenal pasti untuk dijual di Co-op Mart termasuk beras, gula, tepung dan minyak masak. Sementara itu, usahawan yang memulakan perniagaan menggunakan modal sendiri bakal diberi keutamaan untuk mendapatkan pinjaman bagi mengembangkan perniagaan. Dengan kemudahan pinjaman tersebut, ia dapat menambah baik perniagaan sedia ada untuk menjadi lebih berdaya saing dan kompetitif. Keutamaan dari segi proses, kerana awal ni dia memang dia serius. Bukannya itulah dia betul-betul nak jadi usahawan. Dia mohon untuk extend, untuk membesarkan lagi. Jadi usahawan macam ni yang kita patut berikan keutamaan. Program Desa Mall at KPLB menyasarkan nilai jualan mencecah lebih RM1 juta bagi tahun ini. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata sejak diperkenalkan pada Oktober 2017, ia mencatat jumlah jualan terkumpul RM4.33 juta setakat 30 Jun lalu. Angka itu melibatkan unit penyimpanan stok SKU sebanyak 27,555 di semua platform e-dagang. Seramai 3,242 usahawan luar bandar telah dilatih di bawah program berkenaan sehingga 31 Mei lalu dengan memasarkan produk secara dalam talian di platform e-dagang. Apa yang kita buat melalui program ini ialah kita nak supaya usahawan-usahawan luar bandar terutamanya mereka ini meneroka bidang digital. Sebab nak tak nak hari ini semua orang akan pergi kepada era itu. Jadi kita nak mengajar usahawan-usahawan ini bahawa selain daripada platform konvensional yang mereka lalui sebelum ini, hari ini kita pergi kepada program digital. Datuk Cik Murad berkata bagi tahun ini, KPLB menyasarkan untuk memasukkan 1,000 produk usahawan ke dalam program Desa Mall at KPLB yang setakat ini menyaksikan kemasukan kira-kira 4,000 produk. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pendigitalan usahawan luar bandar di Bayan Baru. Rancakan kembali industri pelancongan negara. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTAC sedang melaksanakan perancangan strategik bagi memudahkan kemasukan pelancong asing. Apabila Tourism Malaysia melancarkan beberapa produk, tapi yang pentingnya untuk pelancong warga asing ni dia perlu ada connectivity. Kita ada produk, kita ada tempat yang cantik, makanan, budaya dan juga sebagainya, masyarakat yang mesra. Tapi jika mereka kalau tak dapat datang, maka kalau kita letak sasaran 1 juta pun, tapi kalau tidak ada penerbangan yang boleh membawa 1 juta, maka kita tak boleh dapat 1 juta. Maka connectivity. Maka perkara itu banyak yang kita bincang dan telah kita laksanakan dari segi perancangan strategik. Antara usaha sedang dilaksanakan mengadakan perbincangan bersama syarikat penerbangan dari Korea Selatan bagi menambah laluan dan destinasi ke negara ini. Permohonan turut dibuat kepada Kementerian Dalam Negeri bagi membenarkan pengeluaran visa kemasukan berganda kepada pelancong beberapa buah negara. Ingin memohon kepada kerjasama pihak-pihak penghilang dan juga pihak-pihak yang membuat pembungkusan
ataupun repackers untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap semua syarat-syarat yang telah dikenakan oleh kementerian, khususnya KPDN HEP, dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan yang tegas. Bersua kembali. Saudara, suspek yang disyaki terlibat dalam kes curi kenderaan di Sarawak yang tular sebelum ini telah diserahkan kepada pihak polis pada 11 Julai lalu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Menurutnya, siasatan menyeluruh dijalankan termasuk kejadian suspek dipukul oleh orang awam. Beliau turut mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil tindakan yang melangkaui undang-undang dan tidak membuat spekulasi berkaitan kes tersebut yang masih dalam siasatan. 8 pendatang asing tanpa izin yang cuba menyelundup masuk ke dalam negara melalui sempadan Malaysia-Indonesia diusir pulang ke negara asal. Seperhubungan Raya Markas Division Pertama Infanteri Malaysia dalam kenyataan menyebut pengusiran dibuat ketika rondaan dilaksanakan di Kampung Stas Bau pagi tadi. Pemeriksaan awal mendapati kesemua mereka terdiri daripada lelaki warga Indonesia berusia antara 23 hingga 45 tahun dan mereka tidak memiliki dokumen rentas sempadan yang sah. Tiada barangan terlarang yang ditemui selain pakaian dan barangan peribadi melibatkan wang tunai serta 7 unit telefon bimbit. Pemilik akaun TikTok yang menularkan perbuatan rasuah disyaki melibatkan anggota polis sedang dikenal pasti. Pengesanan membolehkan pihak berkuasa mendapatkan maklumat bagi menyiasat insiden. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Amir Hizam Abdul Syukur, video ditular akaun TikTok Sticker Pro My. Kejadian dipercayai berlaku di sebuah stesen minyak di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Seremban. Video memaparkan aksi seorang lelaki disyaki memberi wang kepada anggota polis peronda. Pemilik akaun TikTok itu atau orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan. Pelancaran garis panduan amalan klinikal CPG bagi pengurusan menopause, satu pencapaian bersejarah dalam lanskap kesihatan negara. Inisiatif tersebut menyediakan strategi pencegahan dan pengesanan awal bagi membantu wanita lebih bersedia mendepani cabaran itu secara lebih terbuka. Ini menjadikan Malaysia kini antara perintis dalam pengurusan garis panduan menopause di Asia Tenggara. CPG Menopause merangkumi pelbagai maklumat mengenai gejala, penilaian dan pemeriksaan klinikal, pilihan perawatan dan kesannya serta perspektif agama berhubung menopause. This guideline, which is a joint collaboration between OGSM and the Malaysian Menopause Society, along with the Academy of Medicine Malaysia, is a crucial guideline for the country as menopause affects every woman. The woman's health during her postmenopausal years carries an enormous weight towards the health and economic productivity of our nation. Khairi Jamaluddin berucap demikian menerusi persidangan video ketika melancarkan inisiatif berkenaan. 1/3 wanita Malaysia bakal menjalani kehidupan tanpa hormon estrogen berikutan purata usia menopause dalam negara dikenal pasti dalam lingkungan usia 50 tahun. Panduan pengurusan menopause memerangi stigma negatif serta mewujudkan kesedaran untuk membantu wanita melalui fasa menopause secara lebih terbuka. Yes, awareness, because we cannot look at treatment, you know. Treatment memang okay, that it's there. Tapi kita kena take one step back
and look at increasing awareness. You have to look at prevention, early detection. Baru kita boleh treat. I mean, that's the step. So, it's not, we shouldn't be waiting for a woman to come to us and say, I have ABCD problem. We should be looking at women in the 40s, 50s and asking them, okay, are you okay? Do you have anything that you would want to talk to me about? Yeah. So when you start that process going, it makes it so much better and builds that confidence between the doctor and the patient. Persidangan dan pameran antarabangsa Green Tech dan produk Eco Malaysia ke-13 iGEM 2022 disasar menarik seramai 30,000 pengunjung dari 30 negara dengan penjanaan prospek perniagaan berjumlah 3 bilion ringgit. Program kenaan dijadual berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Penganjurannya selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara pelepasan gas rumah kaca GHG sifar bersih menjelang 2050. Kalau kita lihat pencapaian tahun 2021, kita telah berjaya mencapai lebih kurang bisnes bernilai lebih kurang 4.6 bilion. Dan pada kali ini, walaupun kita tak sasaran 3 bilion, kita jangka kita akan dapat lebih daripada apa yang kita letakkan. Tapi kerana ini kali pertama secara fizikal kita buat dan kita dapat respon yang sangat positif. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata demikian pada sidang media selepas majlis pra-pelancaran iGEM 2022. Sementara itu, Malaysia akan memberi komitmen penuh dalam persidangan Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB. Usaha kerajaan dalam menerajui agenda perubahan iklim akan dibentangkan dalam persidangan berkenaan. Pelaporan kita dan penilaian kepada prestasi pelaporan setiap negara akan dibentang, ya, dan melihat balik komitmen yang telah dibuat oleh setiap negara, sejauh mana pencapaian dan pelan-pelan adaptasi yang dibuat di setiap negara. Ia bakal diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 6 hingga 18 November ini. Itu satu tindakan yang sangat baik buat akta tersebut. Kerjasama penyelidikan keuangan bagi menstabil dan menggalak pertumbuhan ekonomi tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, dijalin Universiti Malaysia Sabah UMS dan Neurogen Group of Companies. Memorandum persefahaman MOU itu akan mengkaji isu keterangkuman keuangan dan teknologi serta cara baharu dalam penyediaan akses kredit selain meneroka potensi dan kesediaan PKS mengadaptasi teknologi keuangan baharu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Taufik Yap Yun Hin berkata antara yang diberi perhatian kemahiran teknologi keuangan hybrid, penyediaan akses baharu, pembiayaan global khususnya peningkatan pengeluaran makanan serta kelestarian sumber laut. Kerjasama penyelidikan itu adalah di antara industri atau syarikat itu dengan penyelidik ataupun pakar-pakar dalam bidang keuangan antarabangsa di dalam universiti. Dan saya sangat bersuka hati dengan kerjasama yang kita jalankan kerana syarikat telah pun menawarkan sejumlah geran untuk membolehkan penyelidikan dapat diteruskan. MOU dimeterai di kampus antarabangsa UMS Labuan. Kita beralih ke sukan. Kontingen Malaysia meletakkan sasaran 16 pingat emas pada Sukan Para ASEAN ke-11 di Solo, Indonesia. Meskipun perancangan asal tiada penyertaan kontingen negara berikutan penarikan diri Vietnam sebagai tuan rumah Para ASEAN 2021. Namun, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Tee Liang Ke berkata ia adalah atas semangat solidariti serantau Asia Tenggara. Menurut Datuk Seri Tee Liang Ke, ini kali pertama Malaysia menyertai Sukan Para ASEAN setelah 5 tahun tidak diadakan dengan kali terakhir pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Jadi berdasarkan KPI yang telah kita adakan untuk atlet-atlet,
kita walaupun tidak mengumumkan tetapi kita mengharapkan dapat 16 emas. Dan itu pun tertakluk kepada mesyuarat pengesahan acara-acara nanti. Sebab mungkin acara dikurangkan ataupun tidak diadakan nanti. Beliau ditemui pada sidang media selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen Malaysia ke Tamasya Para ASEAN ke-11 dan Sukan Perpaduan Islam di Bukit Jalil. Seramai 73 atlet mengambil bahagian dalam 11 daripada 14 acara sukan bermula 30 Julai hingga 6 Ogos depan. Sementara itu, Chef de Mission Sukan Para ASEAN ke-11 di Solo, Indonesia, Colonel Besara Muhammad Nur Azam Arifin berkata, sasaran 16 pingat emas itu dinilai berdasarkan keupayaan dan pengalaman atlet dalam sukan masing-masing. Ini bersandarkan kepada atlet-atlet yang sudah senior, yang punya nama di dalam sukan ini. Walaupun demikian, ia juga bergantung pada dua perkara. Yang pertamanya, seperti tuan-tuan yang tahu, bahawa sukan Paralimpik ini, acara sebenarnya hanya boleh diketahui apabila kita tiba di sana. Kadang-kadang ada acara yang digugurkan, kadang-kadang acara yang telah dicantumkan. Beliau berkata demikian ketika majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen negara ke Sukan Para ASEAN ke-11 dan Sukan Perpaduan Islam siang tadi. Atlet lontar peluru para negara Muhammad Zikri Zakaria diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang Sukan Para ASEAN, sementara atlet olahraga Khairul Hafiz Jantan pula dipilih bagi Sukan Perpaduan Islam di Turki. Majlis Perniagaan Malaysia-China MCBC akan menganjurkan satu kejohanan golf amal bagi meraihkan ulang tahun ke-48 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara selain mengumpul dana bagi program pertukaran belia. Kejohanan yang dikenali sebagai golf amal MCBC itu akan berlangsung di Kelab Golf dan Desa Kuala Lumpur pada 28 Julai ini. Ahli Lembaga Pengarah MCBC, Datuk Richard Lee berkata, kejohanan tersebut akan menarik penyertaan ahli perniagaan pelbagai organisasi dari China, Malaysia selain tokoh-tokoh korporat kedua-dua negara. Setakat ini sudah lebih 1 juta. Ada banyak corporate sponsor macam Pressmeter, APIB, IOI, Gamuda, CJ Century Logistics, Orlando, Wellington, lain-lain donation macam Borneo, FNN, Langkawi Water, including Ministry Tourism. Beliau berkata demikian ketika majlis penerimaan cek oleh para penaja di Kuala Lumpur. Saudara, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis Aidil Akbar mengucapkan selamat malam dan salam keluarga Malaysia.